Kalau dia tanya, apa cara mak ayah ustazah didik anak-anak ya? Macam mana, apa tips? Mereka ni bukan ada tips khusus kalau kita tanya. Ada amalan khusus. Tapi dalam ingatan saya, dari segi konsep berjemaah itu, memang mak ayah tekankan. Makan wajib berjemaah. Tak boleh walaupun kita dah kenyang, time makan. Mak dah kenyang, makan dah kat sekolah. Tak boleh. Kenyang tak kenyang, bila time makan semua ada wajib di meja makan. Tak muat pun tambah-tambah tepi-tepi duduk. Masa tu lah baca doa sama-sama. Masa tu lah mak nak cakap apa-apa. Mak saya cikgu, guru sains, guru fizik. Tapi orang panggil dia ustazah fizik. Maksudnya bukanlah ustazah, faham ya? Guru sains. Biasalah sekolah asrama penuh kan. Kadang balik pukul 3, kadang balik pukul 5, kadang balik pukul 6 petang. Dan kami tidak dibenarkan makan selagi mana mak tak balik. Pada ayah yang masak, ayah suka masak. Ayah faham, ayah sediakan makan tengah hari, dah siap dah tengah hari. 12:01. Tapi bila kita balik sekolah zaman tu, ayah kata tunggu mak. Jadi makanlah apa pun. Sementara tunggu mak. Panggil orang gandung kan, mak ayah. Sementara tunggu mak, makanlah biskut ke roti pandai-pandai lah untuk isi perut. Tapi mesti tunggu makan berjemaah. Time mak balik awal pukul 3 dapat makan awal. Dan kami tak rasa itu berat. Sebab pentingnya menunggu ibu dan ayah makan bersama-sama. Bukannya ayah kata makanlah nasi dulu, dah ada, lauk pun dah ada. Tak. Kami bukan makan sendiri-sendiri, mesti makan sama-sama. Cara hidang mak ajar macam mana, sampai kita ramai panjang kan. Jadi ada ni, ayah beli, maksudnya order. Meja tu panjang. Sebab nak muat semua ada 12 orang. Masya Allah. Masa makan sangat diberi perhatian. Kalau makan laju ditegur. Kenapa laju sangat? Makan perlahan. Lepas tu kalau letak lauk penuh, salah. Mak kata ambil lauk sikit, sayur sikit. Nak tambah lagi baru ambil. Nasi kena tarik depan. Yang ni jangan letak kuah lagi. Ikut tak habis nasi boleh masuk balik. Kan sekarang macam mana kalau kita tak ajar anak-anak kita, dia letak kuah semua, letak lauk, lepas tu gaut. Bila tak habis macam mana? Buang. Jadi saya ingat cara ibu ayah ni, orang tua ajar ni, sebenarnya dia tak nak kita membazir. Walaupun tengah lapar, jangan ambil nasi banyak. Mesti ambil sikit. Sebab rupanya itu lagi barakah dan lagi cepat kenyang. Dan insya Allah menguatkan tubuh badan. Jadi macam-macam. Dia akan perhatikan cara duduk. Kadang kita ni, kita panggil apa ni? Goyang. Pantang goyang kaki. Tu kenapa goyang kaki? Jadi kita ni kan macam, bukan ketakutan, tapi tertib. Masa itulah banyaknya bentuk pendidikan yang diajar oleh mak dan ayah. Subhanallah, Allahu Akbar. Tapi hari ni kita tengok, ramai dalam rumah, di bawah satu atap, tapi sendiri-sendiri. Makan sendiri, tidur sendiri. Kadang tengok TV, tengok telefon sana, tengok telefon sini. Masa tengok TV, yelah kita dah ada TV dulu. Wajib tengok TV sama-sama. Kalaulah saya duduk ke atas, contohnya tengah kemah rumah ke, mak akan panggil, Asma mana? Kenapa tak tengok TV sama-sama? Maksudnya time berhibur pun, bukan tak ada, masa tu hiburan tak ada banyak macam ni. Sampai macam tu, mak akan jadi mana seorang lagi? Apa? Tak suka cerita ni, duduklah sama-sama, tengok sama-sama. Macam tu. Mesti mengekalkan konsep berjemaah tu. Wallahualam. Itulah antara, minta maaf saya tiba-tiba kongsi, tapi saya harap orang muda hari ini pun cuba apply benda ni sama-sama. Saya cuba hari ni pada anak-anak pun makan mesti berjemaah. Walaupun ada yang kenyang tak boleh buat alasan, mesti duduk sama. Walaupun dia makan sikit, walaupun dia minum air saja, tapi duduk satu meja, boleh tengok muka, boleh berkasih sayang. Masya Allah. Okey, macam mana boleh pergi cerita tu kan? Tapi saya nak sebut ni, umur kita ni, ikatlah hubungan silaturahim kekeluargaan dengan hadir majlis ilmu. InsyaAllah barakah rumah tangga. Okey. Imam Ibn Al-Jawzi mengatakan bahawa umur manusia dewasa ialah sejak berumur 35 tahun sehingga 50. Maka apabila mencapai dewasa, biasanya akan kelihatan pada diri manusia kebaikan dan keburukannya. Ada yang mengatakan bahawa apabila seseorang itu telah mencapai usia 40, sedang kebaikannya tidak melebihi kejahatan, maka syaitan akan menyapu mukanya seraya berkata, "Demi ayahku, wajah ini tidak akan terlepas daripadaku."
Ini banyak perbincangan ahli ulama berdasarkan hadis Nabi dan sebagainya. Kalau kita dah capai umur 40 tahun tetapi kebaikan belum lagi melepasi keburukan, maka na'udzubillah, bimbang berkekalan keadaan begitu sehingga mati. Jadi kalau umur 40, kebanyakannya alim ulama dah mula mengubah fokus hidup mereka. Cuba perhatikan, Imam Malik menjelaskan, Imam Maliki, kami dapati ramai orang yang mencari ilmu pengetahuan sehingga sampai usia 40. Apabila mereka sampai umur tersebut, mereka pun memalingkan perhatian kepada memperbanyakkan amal soleh dan mengerjakan apa yang mereka pelajari. Waktu itu tidak ada masa lagi untuk menumpukan perhatian kepada dunia walau apa sekalipun. Imam Malik sebut antara tanda-tanda ataupun ciri-ciri orang yang matinya husnul khatimah start daripada umur 40 tahun. Ini kalau kita dah boleh capai, tapi ada orang meninggal sebelum. Bila masuk umur 40 tahun, ibu-ibu dah masuk belum 40 tahun? Dah lama dah kan, lepas. Jadi, sepatutnya umat Islam umur 40 tahun kena sedar masa tu tumpuan lebih kepada amal soleh. Bukan kata tak payah belajar. Maksudnya untuk menumpu belajar sungguh-sungguh sebelum umur 40. Setelah umur 40, waktunya untuk beramal dengan ilmu. Masya Allah. Kalau hari ini ibu-ibu sekalian lebih banyak pergi kuliah, pagi kuliah, petang kuliah, malam kuliah, kuliah, bila waktunya untuk beramal dengan ilmu. Jadi ada orang bila umur dah 50-60, dia banyak pula terlibat dengan NGO. Dia jadi sukarelawan dakwah. Dia jadi sukarelawan kebajikan. Pergi bantu orang susah. Jadi nampak dia mula apply ilmu yang dia belajar. Bagaimana kelebihan kita meringankan beban orang-orang susah. Pergi ziarah. Ziarah pun juga sebenarnya kerja kebajikan. Ziarah orang sakit kanser, sakit kronik. Sebab apa? Bila pergi mendoakan, bawa sikit bantuan, menggembirakan orang sakit dan sebagainya. Jadi sebenarnya bila umur 40 tahun ke atas, lagi 50-60, kena pandai membahagikan masa. Perlu lebih kepada amal soleh. Amal ni maksud apa? Perbuatan. Mencari ilmu juga satu amal soleh. Tapi kita bimbang, kita duduk sibuk-sibuk bila nak beramal. Hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, sesungguhnya barang siapa yang berpagi-pagi kamu menunaikan hajat saudaramu, lebih Allah cintai daripada i'tikaf di masjid selama 1 bulan. Pahala i'tikaf begitu besar ya ibu-ibu sekalian. Hadis yang lain Nabi bersabda, barang siapa yang beriktikaf 1 hari di rumah Allah, 24 jam 1 hari. Kita mungkin tak pernah kan? Boleh 1 hari, orang lelaki mungkin boleh. Lalu Nabi kata ganjarannya Allah akan membina 3 parit yang akan menjarakkannya dengan neraka. 3 parit. Kalau kita fikir parit tak besar sangat. Kan parit ni, parit, longkang, kan parit. Tetapi Nabi menerangkan setiap satu parit antara hujung bumi ke hujung bumi. Itu 1 parit. Tak ada manusia lagi saya rasa sampai hari ni yang berjalan habis setiap langkah di bumi, tidak. Maksudnya kalau yang pusing bumi pun dia pusing negara, tapi hutan-hutan, laut-laut dia tak boleh nak langkah. Maksudnya luasnya 1 parit itu menyamai hujung bumi ke hujung bumi, Rasul kata. Sekali 1 hari i'tikaf selama 24 jam, 3 parit dibina, jarak dia dengan neraka, jauhnya. Bayangkan kalau 2 hari, bayangkan 3 hari, bayangkan 1 bulan. Sebab itu bila Nabi sebut sesungguhnya berpagi-pagi kamu, bukan semestinya pagilah, maksudnya setiap hari kamu menunaikan hajat saudaramu, keperluan orang susah, orang miskin, orang perlu pertolongan ke, lebih Allah cintai daripada i'tikaf selama sebulan di masjid. Masya Allah. Tapi hari ini kita lebih banyak memikirkan hal diri kita. Bangun pagi zikir apa, solat apa, baca Quran, kemudian pergi kuliah, lepas tu masak, lepas tu sambung zikir, sambung baca Quran, kemudian cucu, kemudian begitu begini, lepas tu tidur. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya pernah dengar ceramah Ustaz Abdul Somad. Dia kata kalau macam itulah hidup kamu, tak ubah macam kucing. Sebab apa? Masa tu kan saya pergi ceramah dekat Tampin. Dia kata sebut kucing lembut sikit. Kalau boleh saya nak sebut kambing.
Kan kambing tu kan macam tak comel kan, macam busuk. Kucing ni comel. Dia kata sebenarnya saya mau cakap seperti binatang. Binatang pun sama. Makan, minum, berkasih sayang, fikirkan hidup dia. Apa beza kita dengan binatang? Kita ada tanggungjawab lain. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Dan kita banyak memikirkan tentang diri kita dan hubungan kita dengan ahli keluarga je, dengan anak cucu saja. Sebab itu ada orang bila umur sekian-sekian dia fikir apa yang dia boleh buat manfaat untuk jiran dia. Mungkin dia pergi jumpa NGO tu, NGO ni makcik ada kemampuan dari sudut fizikal, sihat lagi, takut nyusahkan NGO pula tahu kita tak sihat kan. Makcik sihat lagi, ada kepakaran sekian-sekian, lepas tu ada juga dari sudut harta. Ini persiapan nak berpindah ke alam barzah. Sebab itu berupa amal-amal jariah yang berpanjangan pahala. Amal soleh kita bila kita mati terputuslah. Tapi amal jariah kita, kebaikan kita dengan manusia lain, selagi mana orang itu dapat manfaat, pahala itu mengalir. Inilah umur yang panjang. Walaupun dia mati, tapi umpama dia masih hidup. Sebab amalan pahala dia tu masih dia dapat. Masya Allah.